Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah doakan semoga anak-anak semua berada di dalam keadaan sihat. Dan insya-Allah hari ini Ustazah akan sambung pelajaran sirah daripada minggu lepas. Okey, minggu lepas Ustazah dah ajar mengenai Sayyidina Umar Al-Khattab, okey, riwayat hidup Sayyidina Umar Al-Khattab, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung mengenai peribadi Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey, peribadi Sayyidina Umar Al-Khattab. Baik, sebelum tu Ustazah minta anak-anak buka buku teks muka surat 28. Okey. Muka surat 28, anak-anak boleh rujuk dekat buku teks muka surat 28. Okey, mengenai peribadi Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey, baik. Peribadi Sayyidina Umar Al-Khattab yang pertama ialah Sayyidina Umar Al-Khattab memulai Islam pada tahun ke-6 selepas kerusulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, selepas 6 tahun, okey, 6 tahun Rasulullah dilantik menjadi rasul, maka Umar Al-Khattab memeluk Islam. Okey, yang kedua kita tengok peribadi Sayyidina Umar Al-Khattab yang kedua, iaitu beliau memeluk Islam ketika berumur 36 tahun. Okey, memeluk Islam ketika berumur 36 tahun. Okey. Umar Al-Khattab ni dia memeluk Islam kerana tertarik dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh adiknya Fatimah Al-Khattab, di mana dalam satu kisah ketika Sayyidina Umar Al-Khattab dengan keadaan marah, okey, hendak pergi membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan Sayyidina Umar Al-Khattab telah bertemu dengan sahabatnya yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Okey. Semasa dalam perjalanan, okey, dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah bertanya kepada Umar Khattab, okey, wahai Umar Khattab, kenapa muka kamu merah? Okay, kenapa muka kamu merah? Ke mana kamu hendak pergi? Jadi Umar Khattab bagi tahu bahawa dia hendak pergi membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nu'aim pun berkata kepada Umar Khattab, okey, sebelum kamu nak uruskan hal orang lain, lebih baik kamu uruskan hal keluarga kamu sendiri. Jadi Umar Khattab pun bertanya, kenapa kamu kata demikian? Jadi Nu'aim memberitahu kepada Umar Khattab bahawa adik Umar Khattab iaitu Fatimah Al-Khattab telah memeluk Islam. Jadi dengan keadaan marah, Umar Khattab terus pergi ke rumah Fatimah, okey, rumah adiknya Fatimah. Okey, lalu terus dia melakukan kekasaran terhadapnya adiknya Fatimah dan juga suami Fatimah. Okey, lalu dia bertanya kepada Fatimah, sebelum aku masuk tadi, aku dengar kamu baca sesuatu. Okey, apakah yang kamu baca? Jadi Fatimah Al-Khattab pun menceritakan bahawa dia telah membaca surah Taha. Okey, itu wahyu yang baru diturunkan, surah Taha ayat 1 hingga ayat 7. Lalu Fatimah pun memberi kepada Umar Al-Khattab. Setelah Umar Al-Khattab membaca ayat tersebut, okey, lalu Umar Al-Khattab pun merasa sedih dan insaf, kesal di atas kekasaran yang dia telah lakukan kepada adiknya Fatimah. Lalu dia mengatakan bahawa dia hendak memeluk Islam. Okey, dan akhirnya Umar Khattab terus pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk Islam. Okey, baik. Seterusnya kita tengok peribadi Sayyidina Umar Khattab yang ketiga. Okey, sebelum Umar Khattab ni memeluk Islam, beliau merupakan musuh ketat kepada umat Islam. Okey, merupakan musuh ketat kepada umat Islam. Okey. Dan juga beliau sentiasa menghalang perkembangan Islam, di mana orang Islam ni takut untuk melakukan ibadah. Okey, takut untuk melakukan ibadah, bimbang dengan gangguan dan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Okey, tetapi setelah Umar Al-Khattab memeluk Islam,
Okey, orang-orang Islam ni tidak lagi rasa bimbang, tidak lagi rasa khawatir untuk melakukan ibadah. Okey. Baik, kita tengok peribadi Saidina Umar yang kelima. Okey, iaitu diberi gelaran Al-Faruq oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Umar Al-Khattab diberi gelaran Al-Faruq oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana beliau membantu sekumpulan umat Islam buat kali pertamanya untuk sembahyang di hadapan Kaabah secara terbuka. Tengok Umar Al-Khattab ni adalah seorang yang berani. Okey, seorang yang berani. Okey, maksud Al-Faruq tu adalah orang yang dapat membezakan di antara yang hak dengan yang batil, yang salah dengan yang betul. Okey. Baik, sebab itulah dia tak takut, okey, tak takut untuk bawa umat Islam ni sembahyang di hadapan Kaabah secara terbuka, sebab dia dapat membezakan di antara yang baik dengan yang tak baik. Sebab dia tahu apa yang dilakukan tu adalah perkara yang betul dan perkara yang baik. Okey, dan juga beliau telah mengawal sendiri kumpulan tersebut daripada gangguan orang-orang Quraisy. Okey. Baik, kita tengok peribadi Saidina Umar Al-Khattab yang ke-6. Okey, di mana Umar Al-Khattab ni dia berhijrah ke Madinah secara terang-terangan. Okey, baik. Sebab pada ketika itu orang-orang Islam ni nak berhijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi, takut diketahui oleh orang kafir Quraisy. Tetapi lain dengan Umar Al-Khattab, semasa dia nak berhijrah, okey, dia secara terang-terangan. Okey. Dan juga ada satu kisah ketika dia hendak berhijrah, okey, dia mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, okey, siapa yang hendak jadikan anak dia anak yatim, isterinya jadi janda, halanglah aku daripada berhijrah ini. Okey, masa dia berhijrah ke Madinah, okey, di tangannya ada pedang. Okey, di tangan dia ada pedang, bersedia untuk menghunus kepada sesiapa yang cuba untuk menghalang dia berhijrah. Tengok betapa beraninya Saidina Umar Al-Khattab. Okey, seperti mana yang kita ketahui, Umar Al-Khattab ni adalah seorang yang berani, seorang yang tegas. Okey, dia tidak takut untuk berhijrah secara terang-terangan, sebab dia tahu bahawa apa yang dilakukan itu adalah perkara yang benar, perkara yang betul. Okey, memang layaklah Saidina Umar Al-Khattab ni diberi gelaran Al-Faruq oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi untuk peribadi Saidina Umar Al-Khattab, okey, jadi Ustazah minta anak-anak saling semula dalam buku tulis peribadi Saidina Umar Al-Khattab, dan insya-Allah nanti Ustazah akan sambung tentang sumbangan Saidina Umar Al-Khattab pada video yang kedua. Okey, wallahu alam.